الحمد لله رب العالمين والمستعين على أمور الدنيا والدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya, saudara Ustaz Aswadi Muhammad Noor, yang merupakan selaku tuan moderator kita pada malam ini, merangkap sebagai yang ketua PIBC dan SKKC, iaitu Sekolah Kebangsaan Kampung Kenal, yang saya raikan juga kehadiran di Yusuf Timbalan Pengusi CRT Kampung Kenal, yang saya raikan kepada Muhammad Ilham bin Rasli, pengurus internet komuniti Kampung Kenal, saudara Mustafa bin Harun, pengundi kita, mungkin ada ramai merangkap NYDP, PIBC, SKKC, dan juga cikgu baru kita, iaitu penolong kanan kepada Rasulullah, Cikgu Rahli binti Ismail, kerana kanak Hadra Murid, Cikgu Azman binti Ali, kerana kanak Berkelan, Muslimin, Muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, guru-guru yang saya kasihi dan dirahmati Allah sekalian. Yang pertama sekali, seperti mana yang sahabat saya Ustaz Aswadi beritahu, kita sekarang berada dalam keadaan era orang kata tidak pernah terfikir di hati kita di dalam pemikiran kita. Waktu tahun 2019, kita tak pernah terlintas apa yang akan terjadi pada tahun 2020, dan kita masuk tahun kedua tahun 2021. Maka timbullah istilah seperti lockdown, PDPR, DBR ataupun walk for vote. So, istilah ini sebenarnya memang tidak pernah digunakan. Sebab tu kata kita berada dalam satu era di mana disebut oleh Ustaz Aswadi tadi itu norma baru. Serba-serbi kita hari ini dalam keadaan serba baru. Hari ini nak minum kopi di kedai kopi itu tak boleh. Semua kena di rumah. Kenapa? Sebab kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tersebarnya virus yang dinamakan COVID-19. So, virus ini memang wujud. Walaupun berbagai teori mengatakan Cina buat teori Yahudi buat iman, tetapi realitinya, hakikatnya virus ini memang wujud. Dan virus ini dia membunuh. Sebab itu dalam Islam mengatakan kita wajib menjaga nyawa kita. Atas sebab inilah, dengan apa yang berlaku hari inilah menyebabkan kata kerajaan terpaksa menggunakan satu kaedah pembelajaran, iaitu pembelajaran dalam norma baru. Sebab apa? Sebab anak murid sekali pergi sekolah. Kenapa? Kalau anak murid pergi sekolah akan dikhawatiri, dijangkiti oleh wabak COVID-19. COVID ni dia cepat. Semua orang ni dia boleh habis. Jadi sebab itulah kita nak mengelak, kerajaan nak mengelak dari ada tersebarnya virus ini di kalangan anak murid kita. Maka diperkenalkanlah isu PDPR, itu sistem pembelajaran yang diamalkan dalam keadaan yang normal super baru pada hari ini, di mana anak murid boleh belajar daripada rumah. Okay? Dan saya minta sangat-sangat kepada ibu-ibu, ayah-ayah semua duduk molek depan laptop, fokus betul-betul. Diharapkan apa yang kita kongsikan bersama malam ini boleh memberi manfaat kepada ibu-ibu, ayah-ayah semua, termasuk guru-guru semua. Harap-haraplah program kita ini mendapat manfaat kepada semua yang hadir secara online pada malam ini. Apabila kita bercakap pasal isu PDPR, PDPR isu ini sangat sensitif. Sebab ramainya orang marah kepada cikgu-cikgu, ramainya orang marah kepada kerajaan sebab melaksanakan isu PDPR ni. Macam Ustaz Aswadi kata tadi, dia sendiri adalah
seorang penjawat awam, isteri juga penjawat awam. So macam mana nak fokus kepada anak-anak, sebab anak-anak tadi pergi sekolah. Dan ini menimbulkan kemarin salah punya lah. Ibu ayah salah kepada guru salah kepada ibu bapa, wa imam kerajaan pun dipersalahkan juga. Okey. Dengan keadaan hari ini pula, dengan adanya media sosial, okey, di tempat kita di Kelantan tu tak ada lah saya buat live FB. Kalau ada luar agak nak marah sikit live FB, live Instagram. Nak marah kata cikgu ni tak patut aku letih lah apa lah tu, cikgu patut tolong fokus kepada anak murid. Dia kata ni aku letih banyak video apa. Nak marah begitu kata. Bagaimana tidak kemana perkara ini. Sebab tu saya amat harapkan agak ibu bapa, tuan-tuan semua yang ada pada anak ini memberi fokuslah agar ada manfaat kebaikan yang boleh kita berkongsi bersama pada malam ini. Alhamdulillah, saya rasa kalau di sekolah SK kampus Ingat terdekat yang dengan rumah hamba ni, rumah hamba Tamek Indikasi dekat dengan masuk share tu, dan hamba ni ustaz ni tu sekolah sekali dah minggu dekat belajar tu kan. Okey, hamba rasa kalau di ketagihan soal masalah lain internet ni lah, tak ada masalah ke tak cara pengacara kita, rasa tidak ada masalah. Okey, tapi cuba kita bayangkan, cuba kita imagine bagaimana mak ayah yang ada di hulu-hulu sana ni, termasuklah yang paling teruk sekali yang ada di Sabah Sarawak. Mak ayah terpaksa bawa anak tu pergi naik bukit untuk mendapat line internet untuk nak memastikan anak mereka tidak tercicir dalam pembelajaran dalam era pandemik COVID-19 ni. So insyaAllah saya rasa Pak kita masalah internet rasa tu ada apa-apa rasa semua kita tambah pula tempat kita di bawah jaga Sri Anwar Muslim kita, insyaAllah benar, saya rasa benar tu tidak ada masalah apa-apa. Dari tempat kita dua menteri ada Sri Anwar Muslim dengan Datuk Digital. Terharap tak sistem internet di tempat kita tu tidak ada masalah problem di tempat orang lain. Tempat dua menteri okey, tempat kita ni okey. So sekiranya ibu bapa, dan hari ini timbul soal kata ibu bapa yang tidak mampu untuk membeli peranti, laptop ataupun smartphone untuk mengikuti kursus PDPI. Jadi amba rasa perkara ini bolehlah kalau ibu bapa yang betul-betul yang tidak berkemampuan bolehlah merujuk kepada komuniti setempat. Amba rasa sebab tujuan komuniti ini adalah untuk menolong keluarga-keluarga yang betul-betul tidak berkemampuan. Okey, ibu-ibu, bapa-bapa, ayah-ayah dan guru-guru semua, dulu hamba selalu dijemput oleh yatim, iaitu Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yatim, untuk berceramah di rumah-rumah perlindungan wanita, di rumah remaja-remaja yang teruskan akhlak. Dan hamba nak mengajak semua ibu-ibu semua, ayah-ayah semua, untuk kita melihat hasil kesan apabila anak-anak tercicir dalam pendidikan, tercicir dalam sistem pembelajaran, mana mereka akan terabai, mereka akan mudah terpengaruh dengan benda-benda yang tidak elok. Sebab itu kita lihat hari ini ramainya anak-anak muda Melayu kita yang berada di pusat serengsi, pusat dadah wanita, pusat dadah, pusat peruntuhan akhlak, semua wa'imah. Semua itu anak Melayu Islam kita, itu remaja kita. Kenapa mereka menjadi begini? Tidak lain tidak bukan kerana mereka gagal mendapat pendidikan yang terbaik daripada mak ayah mereka. Dan juga mereka juga tidak
tidak dididik dengan sempurna oleh ibu bapa, mari daripada keluarga yang hancur. Apabila keluarga itu hancur, maka anak-anak juga akan down untuk belajar. Sebab itulah antara faktor berlaku untuk akhlak, ramai anak-anak muda hari ini punya dadah sebab mereka tercicit dalam sistem pembelajaran negara. Sebab itu kita berkata sistem PDR ini seharusnya diambil pula oleh ibu-ibu, bapa-bapa semua. Kerana apa? Kerana kerajaan nak anak-anak muda para pelajar hari ini berfikir. Sebab kita lihat daripada tahun 2020 lagi budak-budak anak-anak tak boleh pergi sekolah. Kalau kerajaan tidak cuba mengubah satu sistem yang terbaik untuk memastikan anak murid, budak-budak muda tidak terfikir dalam pembelajaran, tahu anak-anak kita akan terbiar begitu saja. Okay? Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah semua, kita saya mengatakan anak-anak yang ada di rumah itu sekarang adalah aset kita. Anak-anak adalah aset kita. Anak-anak bukan aset cikgu. Anak-anak bukan aset pengetua. Anak-anak bukan aset sekolah. Anak-anak adalah aset kita. Betul, anak-anak dididik oleh guru, tetapi guru sampai keberapanya. Habis itu balik ke rumah bersama dengan kita. Anak-anak akan bersama kita sampai kita mati, sampai mereka besar menetap dewasa. Tapi kalau dengan guru, hanya buka becek. Guru pun ada anak juga, guru pun ada rumah tangga dia juga yang perlu diberi pemerhatian. Sebab itu kita mengatakan anak-anak adalah aset kita dan bagi memastikan agar anak-anak kita ini tidak terfikir dalam sistem kalau anak-anak kita bangun lewat. Bangun pukul 11 tengah hari, pukul 12 tengah hari. Dah ke mana? Pakai gitu, nak itu hamba kita. Pasti bangun. Dengan betul. Sebab tu arwah ayah hamba tu dia kena askar. Main lagi. Kalau pukul 8 tak bangun lagi, dia sepak bilik tu. Sebab tu kata nak menuju anak bangun dari baju itu mestilah ibarat seperti guru disiplin, bukan sebagai guru kaunseling. Sebab tu dalam kehidupan berumah tangga ini, waktu mak ayah ini dia ada pro dan kontra dia. Kalau ayah seorang yang baik, mak pasti seorang yang akan lemah lembut. Kalau mak baik, ayah orang yang lemah lembut. Dia ada saling kait mengait antara mak dengan ayah. Kalau dua-dua baik, dua-dua anak kena ni ayah yang kata. Tetapi kebanyakannya diserah dia waktu mak ayah itu saling melengkapi antara satu sama lain. Kalau mak baik, ayah mesti orang kata berlalu lemah lembut. Ini anak. Kalau ayah baik, mak akan lembut. Kalau ayah dibaruh, mak dia lagi mak kena maruh ke ayah, mak apa ayah ni maruh ke mak ni kata. Itulah orang kata keunikan dalam berumah tangga ini, dia saling melengkapi. Tetapi percayalah ibu-ibu, mak-mak semua, mesti ada kerjasama, saling bekerjasama antara mak dengan ayah ini. Kerjasama ini bukan juga dalam memastikan anak tidak terfikir dalam PDR melayani bahtera rumah tangga, itu juga mesti bekerjasama. Sebab itu apa contoh ayah yang terbaik, suami yang terbaik yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sebab itu Nabi akan sentiasa menolong isteri-isterinya.
Nabi kalau isteri dia sedang memasak, dia akan cuba ambil foto bawah ke foto laduk orang kata saling melengkapi. Sebab apa saya mengatakan begitu? Hari ini isteri banyak mengadu mereka terlalu penat. Mereka terlalu penat ingin menguruskan rumah tangga. Siapa ke ampo satu hari itu pernah terdengar dalam satu radio seorang isteri, seorang mak meluahkan. Dia kata dia kerja habis kerja bunda balik untuk nak tengok anak, untuk tengok anak tercicir dalam sistem PDPR. Lepas tengok nak masuk suami ayah balik boy kaki duduk relax tak cakap mak moe aku lapar ni masuk ni. Sedangkan semua isteri semua sibuk. Sebab tu ramai isteri yang terlalu mengadu mereka terlalu letih. Sebab itu saya mengatakan ibu-ibu, ayah-ayah perlu ada kerjasama. Kerjasama inilah yang saling melengkapi bagi memastikan anak-anak kita tidak tercicir dalam sistem pengajian PBCR di saat negara kita dilanda COVID-19 pada hari ini. Ya, mesti ada kerjasama. Ya. Ada orang yang bertanya kepada saya, dia kata, apakah peranan utama ibu bapa dalam nak memastikan sistem PBCR ini dapat dilaksanakan dengan penuh kejayaan. Suka saya mengatakan kita hidup atas muka bumi ini, kita hidup memegang watak masing-masing. Dia orang, dia ada watak dia. Watak saya as a character. Malam ini saya mari untuk berceramah. Saya berceramah, saya mesti dalam karakter yang berkarisma. Saya mesti dengan karakter yang meyakinkan kau. Just ibu-ibu, bapa-bapa, just imagine kalau saya mari duduk sini, kakek, kata syak, kejutan. Berceramah apa ni? So, in karakter. Dia orang itu, dia ada memegang watak dia masing-masing. Sebab itu, watak utama dalam sistem PBCR ini tidak lari daripada 3 watak utama. Iaitu, yang pertama adalah watak guru. Yang kedua adalah watak ibu bapa. Dan yang ketiga adalah watak anak-anak. Ini watak utama dalam memastikan sistem PBCR ini dapat dilaksanakan dengan jaya. Tak boleh lari dah. Tidak ada watak anggota bangga ke, tidak ada watak apa-apa, hanya 3 inilah. Watak guru. Guru, dia harus memainkan watak dan peranan dia untuk memastikan sistem PBCR ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Guru, dia akan menyiapkan silibus, ya, untuk nak mengajar murid-murid esok. Dia akan cek, tengok silibus apa. Dan guru juga akan meletakkan apa cara pembelajaran untuk anak murid. Dan guru juga bertugas untuk menyusun jadual kelas untuk anak murid dalam tempoh seminggu itu. Ini adalah peranan yang dimainkan oleh guru-guru. Watak yang kedua adalah watak ibu bapa. Ibu bapa inilah watak utama dalam memastikan anak-anak tidak tercicir dalam sistem pembelajaran negara sewaktu kita berhadapan dengan era pandemik COVID-19. Ibu bapa mesti memastikan anak-anak masuk kelas pengajian PBCR. Pokok mana pun ibu bapa kena pastikan. Usahalah macam mana sekalipun untuk anak-anak tidak tercicir dalam sistem pengajian PBCR. Tetapi ada juga tu ibu bapa kadang bukan sekolah tinggal lah.
ada di sekolah lain yang mengatakan yang memberi alasan anak-anak tidak boleh join PTR ni sebab line internet comel pula, ranti tidak ada, dan ini adalah alasan-alasan yang diberikan oleh ibu bapa. Okey, sebab tu saya mengatakan ibu-ibu, ayah-ayah semua, tuan-tuan dan puan-puan semua, seandainya ada masalah tentang PDPR, kalau betul-betul kita susah, tak mampu untuk nak membeli alat peranti apa pun, ibu-ibu, ayah-ayah semua bawalah berbincang dengan PIBG, dan PIBG boleh bawa benda ini berbincang dengan pihak sekolah, dan mungkin pihak sekolah boleh membawa benda ini ke atas lagi, mungkin boleh berjumpa dengan wakil rakyat. InsyaAllah kita cuba cari dalam penyelesaian yang terbaik untuk memastikan anak-anak kita yang tidak tercicir dalam pembelajaran ini. Ya, insyaAllah segala kesusahan, segala yang kita tidak ada duit nak beli handphone, Android, insyaAllah jangan marah, jangan cepat melenting, bawa berjumpa dengan pihak PIBG. PIBG buat jumpa dengan pihak sekolah, cuba cari solution terbaik dan penyelesaian yang terbaik. InsyaAllah saya yakin akan jumpa dengan penyelesaian itu. Okay? Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik ataupun guru-guru yang dirahmati Allah sekalian. Ya? Tetapi saya rasa untuk zaman hari ini ni, saya rasa tidak ada keluarga yang tidak ada handphone. Tuan Imam, kalau saya lihat di sekolah-sekolah di Kuala Lumpur pun, anak-anak yang baru tingkatan 1, tingkatan 2 dah guna iPhone. Mungkinlah mereka anak-anak orang kaleng-kaleng kan, ya. Tetapi smartphone pada hari ini, Android pada hari ini sudah merupakan satu keperluan, bukan kehendak lagi. Kalau dulu, era dulunya, kalau anak jauh cepat untuk nak tanya khabar mak ayah, tapi tu patut naik pula era zaman telefon atur. Besar burungnya, halo. Patut pergi kepada Apple, Nokia, Motorola, dan sehingga hari ini kepada smartphone. Maknanya kita dah boleh buat video call dah dengan mak ayah. Sebab nak menandakan smartphone ni sudah menjadi satu keperluan untuk dunia hari ini. Bukan bentuk kelak dah. Ya? Tapi insya-Allah kalau ada yang betul-betul sekolah, insya-Allah saya yakin dan percaya ini gunanya komuniti, ini gunanya persatuan guru, ini gunanya sekolah harus berganding bersatu untuk bersama-sama kita memastikan menolong mana-mana keluarga yang susah untuk dapat sesuatunya makbul, untuk mereka tidak terfikir dalam sistem pembelajaran PDPR. Okay? Seluruhnya ibu-ibu, ayah-ayah, guru-guru Allah sekalian, kenapa PDPR ini sangat important untuk hari ini dalam sistem pembelajaran di negara kita? Bukan negara kita dia berhadapan dengan hal ini, seluruh dunia. COVID-19 ini dia merebak ke seluruh dunia, bukan di Malaysia sahaja, bukan di Kuala Lumpur sahaja, bukan di Kelantan sahaja, bukan di Keteras sahaja, seluruh dunia. Dan apabila dikaji, inilah kaedah sistem pembelajaran yang terbaik yang ada pada hari ini di kala negara kita dilanda COVID-19. Sudah tidak ada cara lain dah. Buah dah perbaik apa ni di kementerian cuba
membina satu silibus untuk nak memastikan anak murid tidak terfikir. Hanya inilah sistem yang terbaik. Walaupun hari ini ramah mu'ayyah maruah kepada sistem PDPR ni menyusahkan mereka. Sehingga ada yang buat live FB marah. Ya Allah, saya yakin bukan terkena. Tapi sekolah lain. Lepas tu ada yang nak membersihkan anak sekolah. Sebab apa? Sebab Allah payah yang PDPR ni. Aku sibuk ini, aku sibuk. Tak apa, berhenti sekolah. Ya Allah. Nak betul dapat ada tahap mu'ayyah berhenti sekolah. Sebab ada orang kepada sistem PDPR ni. Lepas tu anak sekolah dekat mana? Adakah sanggup kita sebagai seorang ayah nak tengok anak kita berfikir dalam sistem pembelajaran? Tak sanggup. Ibu-ibu, ayah-ayah semua sabarlah. Inilah ujian yang Allah beri kepada kita. InsyaAllah ada hikmah di sebaliknya. Untuk hari ini, hanya sistem inilah adalah sistem yang terbaik. Kalau tidak ada sistem lain, sabarlah, inna Allah ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. InsyaAllah hidup ini adalah untuk menyelesaikan masalah. Sebab tu saya kata selalu, mari tak puas hati yang saya ulang sekali lagi. Selalu mari rasa tak puas hati, nak marah. Kata Allah, PDP ada menyesatkan aku lah apa gini-gini. Cuba bawa muzakarah, berbincang dengan pihak sekolah. Kalau tak boleh gitu, secara online dengan guru besar, dengan pengurusi IBC, cuba cari jalan penyelesaian. InsyaAllah akan bertemu dengan satu jalan penyelesaian terbaik untuk kita dan anak-anak. Sebab apa? Sebab ibu sekolah pun tidak sanggup untuk melihat anak murid terfikir dalam pembelajaran. Sebab kita dah masuk tahun kedua dah berhadapan dengan era pandemik COVID-19. Ibu-ibu, ayah-ayah, guru-guru yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita lihat sebanyak ibu ayah, kalau dia rasa tak puas hati sikit, dia rasa tengok sekolah, apa yang sekolah buat, apa mari tak puas hati sikit, mulalah mari nak komplain. Bagi saya sendirilah, secara peribadi saya lah, perkataan komplain ini terlalu negatif. Kita sendiri bukan orang komplain kepada kita. Abang Mak, macam-macam ada komplain. Abang Mak, bagaimana rasa? Tak marah juga kita. Apa? Sebab dia melibatkan emosi. Apa kata kalau komplain ini kita ubah kepada satu perkataan yang lebih lembut, iaitu memberi cadangan. Baru nampak lebih sikit. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalau rasa tak puas hati dengan sekolah apa jua yang dibuat oleh sekolah atau cara ke apa-apa program yang kita rasa tak puas hati, kita kata pergilah jumpa dengan pengurusi PIBG. Ustaz tadi, hamba ni memberi cadangan. Baru nampak sikit. Lepas tu, tengok PIBG berjumpa dengan sekolah, cikgu besar. Dia cikgu, saya wakil daripada PIBG ingin memberi cadangan. Barulah kita rasa apa membina suasana harmoni antara sekolah, antara guru dan juga antara pihak ibu bapa. Okey, dan saya betul-betul amat mengharap cikgu, ibu bapa PIBG ke buat imam terwakil sendiri pun harus berlapang dada kalau kita menerima cadangan ataupun pandangan daripada mana-mana pihak. Kerana cadangan itu adalah untuk memberi kebaikan kepada kita semua. Ya? Okey, sikit lagi. Kita habis dulu. Ya? Saya akan habis ke 2-3 slide lagi. Ya? Okey. Mak-mak, ayah-ayah semua, ibu-ibu, dalam keadaan sekarang ini, kalau ibu bapa royak, dia kata dia sistem PDPR ni agak susah. Tetapi adakah sistem ini mudah kepada guru-guru
guru-guru tu yang begitu. Sebab saya yakin cikgu-cikgu yang ada di dalam ini, waktu mereka belajar di maktab, waktu mereka belajar di IPC, mereka tak pernah belajar silibus PDPR ini. Betul tak cikgu? Saya yakin. Tak ada. Lihatlah, pergilah jumpa mana-mana lecturer yang mengajar di IPC. Dia akan katakan tak terlintas di fikiran dia. Tahun 2020, tahun 2021, sistem pembelajaran diubah kepada sistem PDPR. Sebab hal ini bukan susah ibu bapa yang guru pun susah, tetapi jalan lain tidak ada. Inilah untuk memastikan agar anak kita tidak tercicir dalam sistem pembelajaran negara. Kalau tahu KBS tutup sekolah, masuk tahun kedua, Allahu Akbar, saya tak tahu apa nak jadi kepada anak-anak kita. Saya tak tahu apa nak jadi kepada generasi akan datang. Dengan dunia hari ini, dengan macam-macam ada. Dengan kalau di Ketagih, dengan pay kuda ni, dengan macam-macam ada. Sebab itulah saya mengatakan bagi memastikan agar anak-anak kita terus fokus kepada pembelajaran. Inilah sistem PDPR adalah sistem yang terbaik untuk hari ini. InsyaAllah kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dengan asbab kebaikan yang kita buat, agar Allah mengangkat COVID-19 ini, agar kita kembali kepada sistem kehidupan kita yang normal. Cikgu-cikgu boleh pergi sekolah, anak-anak murid boleh pergi sekolah, dan kita mengharungi kehidupan seperti sedia kala. Sebab hari ini ramainya bukan sekolah, bukan dalam sistem belajarnya. Ramai yang orang-orang yang terkesan dengan COVID-19 ini. Ramai yang ada kena buat kerja. Ramai yang oleh kata daripada gaji dengan 7,000, daripada M40 jatuh kepada B40 hari ini. Kerana apa? Sebabnya adalah COVID-19. Dan saya melindungilah ibu-ibu ayah ibu, sabarlah. Ya. Ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kalau kita sabar dengan keadaan hari ini, dengan kita memastikan anak kita tidak tercicir dalam sistem pembelajaran, saya yakin dan percaya anak kita mampu menjadi orang yang hebat, mampu menjadi seorang anak yang berdaya sains. InsyaAllah saya yakin sangat kepada ibu-ibu semua. Jadi kalau itu ada cara program daya sampai pukul 10, saya ambil sikit lagi. Kalau itu ada lagi, tak apalah, sudah ada malam ya. Okey, saya fiturkanlah. Okey, semuanya, ibu-ibu, ayah-ayah semua bekerjasamalah juga dengan pihak ibu bapa. Apa ni, pihak guru. Hari ini, ya, ada mak ayah yang apa hati. Cikgu, cikgu tak tahu berapa ramai anak murid yang join PDPR ni. Ke dalam komputer tu dia ada, kalau 30 nilai orang patut hadis, 5 orang dia hadis, cikgu tu tak tahu. Ya, cikgu mengetahui, tetapi takkanlah cikgu menghadap sore-sore ibu-ibu, ayah-ayah semua. Kerana cikgu juga ada anak yang perlu mereka uruskan. Mereka juga anak-anak, ada juga anak-anak untuk mereka memastikan tidak tercicir dalam sistem PDPR. InsyaAllah, ibu-ibu semua, ayah-ayah semua, saya yakin sabarlah. Sabar. Ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus mengangkat tangan berdoa kepada Allah agar Allah cepat mengangkat wabak COVID-19 ini, agar kita dapat terus kembali menjalani kehidupan normal seperti sedia kala kita boleh dapat. Dan insyaAllah
anak-anak anda akan menjadi anak yang hebat ketika dia mampu menempuh dugaan dan ujian ini. Saya serahkan semula kepada sahabat saya, Ustaz Wadi. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara hamba Cik Muhammad Fatih Aziz Abdul Aziz dengan ceramah yang begitu bersemangat. Ni ceramah online ni. Kalau norma lama dulu, norma baru ni ceramah online. Kalau norma lama dulu juga, kali apa ni bergetar aja ni, kalau boleh berdepan secara fizikal ni. Terima kasih banyaklah dengan beberapa tips yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan ianya boleh menjadi panduan kepada kita secara bersama. Jadi sekali lagi yang nak maklum, program kita ni disiar secara langsung melalui Facebook Pusat Internet Komuniti Kampus Singalah. Terima kasih. Cumanya sebelum kita mengakhiri program ni, rasanya elok juga kalau kita buka sedikit sesi soal jawab ataupun sesi memberi sumbang syarat pandangnya. Nak boleh kepada penceramah daripada Putrajaya ni sebenarnya bukan senang. Jadi walaupun dalam jadual dia perjanjian sekarang pukul 10 tu, dia bersarah pukul 10 nya. Kalau dia soal jawab ni kita tak tulis kat situ. Tak. Jadi maknanya apa nama ni, abang nak bukalah kepada kita lah ni ada 50 orang peserta, 49 lah kalau penceramah ni, untuk siapa-siapa, para ibu bapa atau para guru yang nak bagi pandangan ataupun nak berkongsi